Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidas Matrang membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Memulakan rangkuman minggu ini dengan laporan tema sambutan Hari Gawai Sarawak 2023 iaitu segulai sejalai iaitu berjalan seiringan diangkat menjadi moto atau cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tertarik dengan slogan tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perayaan Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK baru-baru ini. Hadir memeriahkan majlis tersebut ialah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg serta tetamu jemputan yang lain. Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar bersetuju memberikan peruntukan tambahan sebanyak 10 juta ringgit kepada Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan pengukuran tanah hak adat Bumi Putera NCR di Sarawak. Beliau berharap agar peruntukan itu dapat menyelesaikan isu dan keluhan rakyat Sarawak dalam hal pengukuran tanah mereka. Dalam pada itu, bercakap mengenai unit hal ehwal agama-agama lain, Unit 4, Perdana Menteri memuji Sarawak yang kehadapan dalam perkara tersebut. Imbasan seterusnya, keagraban antara pelbagai etnik, kedekatan antara berbagai budaya dan rasa hormat kepada berbagai agama adalah tunjang ke arah perpaduan di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, rakyat Malaysia hidup dalam harmoni walaupun mempunyai pelbagai latar belakang agama, budaya, bahasa dan bangsa. Dalam hal ini, beliau menegaskan perayaan Gawai yang disambut di Sarawak sama pentingnya dengan perayaan Hari Keamatan di Sabah serta perayaan-perayaan lain yang disambut di negara ini. Beliau berucap demikian semasa menyampaikan amanatnya pada majlis pemimpin bersama rakyat di rumah Richard Engking di Kapit baru-baru ini. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu menambah kerajaan amat prihatin terhadap perkara-perkara keagamaan dan perkauman yang amat sensitif hingga diperundangkan bagi mengelak timbulnya isu perkauman atau etnik seperti yang berlaku di beberapa negara di Asia, malah di Eropah. Balik ke rangkuman berikutnya, Sarawak memperkenalkan satu lagi sumber tenaga baru untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen iaitu tenaga solar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata, teknologi baru itu merupakan alternatif kepada penggunaan sumber tenaga hidro yang biasa digunakan. Sehubungan itu, beliau menekankan bahawa Sarawak kini mempunyai kedua-dua sumber tersebut iaitu hidro dan tenaga solar. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media selepas merasmikan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di Kuching baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu tenaga baru berkenaan juga dapat digunakan sebagai alternatif di kawasan pendalaman Sarawak yang tidak mempunyai sumber tenaga hidro. Dalam pada itu, Sarawak terus mempergiatkan usaha untuk menjadikan negeri ini destinasi bagi pelaburan tenaga solar. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, beberapa pelabur dari China mempunyai rancangan untuk memperluaskan rangkaian produk solar mereka untuk penggunaan komersial dan industri. Katanya beliau mempromosikan Sarawak sebagai lokasi pengeluarannya kerana negeri ini mempunyai ekosistem yang telah ditubuhkan di Samajaya dan Samalaju. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat tenaga solar di China baru-baru ini. Tambah Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak juga merupakan destinasi strategik bagi pelabur untuk menembusi pasaran serantau dan global. Saya Fidas Matrang, teruskan kesetiaan bersama kami.